Tajuk yang dikongsikan untuk kita bersama pada malam ini antara hak dan batil, cabaran di akhir zaman. Di sini bukan satu tajuk tetapi ada dua tajuk. Yang pertamanya berkenaan dengan hak dan batil, dan yang keduanya berkenaan dengan cabaran di akhir zaman. Sebelum kita pergi lebih lanjut membicarakan tentang tajuk ini, suka saya nak bawakan satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wala taqtumul haqq wa antum ta'lamun." Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu campur adukkan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, sama-sama pada malam ini masih lagi dipanjangkan umur kita, diberikan kita ruang dan peluang. Sama-sama dapat kita hadir untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Dan sama-sama direzekikan kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan dengan detik dan saat waktu ini turun pula hujan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan ini semua keberkatan-keberkatan yang tercurah ke atas kita insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak surau yang sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Saya bukanlah tuan guru, saya bukan pak kiai, saya bukan tuan syekh. Ustaz itu pun digelar oleh orang. Saya ni tak ada apa-apa, melainkan hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui kedudukan saya pada sisi Allah. Dan saya pun tak tahu juga kedudukan saya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala redha. Mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana petang tadi saya baru dapat jemputan, tuan-tuan. Jadi kita ni sebagai pendidik, selalunya bila nak masuk kelas ni kita akan buat preparation, kita akan buat persediaan mengajar. Jadi alhamdulillah adalah dalam beberapa jam tadi sempat sikitlah buat nota yang mudah-mudahan kalaupun tidak sempurna, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dengan sebab kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menghidupkan majlis ilmu. Kita bersungguh-sungguh untuk sama-sama menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, yang mana kita berada di akhir zaman ini penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian-ujian yang banyak disabdakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan fitnah-fitnah akhir zaman ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan diberikan petunjuk mana yang hak, mana yang batil. Dan surau ni ada kenangan pada saya. Mungkin orang tak ingat lah, meningkat usia kadang-kadang wajah pun berubah, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kami ni orang lelaki, minta maaf kaum ibu, semakin tua, tuan-tuan, semakin segak. Itu hebatnya, bezanya orang lelaki dengan orang perempuan, tuan-tuan. Seingat saya ada mungkin 5 tahun yang lalu saya pernah 3 kali ke sini menggantikan Ustaz Fadil Ismail. Menggantikan Ustaz Fadil Ismail. Tak tahulah Ustaz Fadil masih mengajar lagi di sini ataupun tidak. Lama.
Jadi malam ni dapat lagi kita bertemu. Ni semua atas takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mensatukan hati-hati kita, diperkenalkan kita lagi, masih lagi ketika mana di alam roh dahulu. Ya, mudah-mudahan perkenalan kita ini berkekalan sampai nanti ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk yang dikongsikan untuk kita bersama pada malam ini, antara hak dan batil, cabaran di akhir zaman. Di sini bukan satu tajuk tetapi ada dua tajuk. Yang pertamanya berkenaan dengan hak dan batil, dan yang keduanya berkenaan dengan cabaran di akhir zaman. Sebelum kita pergi lebih lanjut membicarakan tentang tajuk ini, suka saya nak bawakan satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wala taqtumul haqq wa antum ta'lamun." Yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu campur adukkan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan perkara yang hak sedangkan kamu mengetahui. Daripada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua kalimah al-haq dan al-batil. Apa itu al-haq? Al-haq ini yang kita mudah faham, yakni kebenaran. Sesuatu kebenaran dan sesuatu perkara yang mengelokkan berdasarkan hukum syarak dan Islam, bukan berdasarkan diukur dengan logik akal semata-mata. Hari ini ramai orang menggunakan perkataan hak. Dalam bahasa Melayu kita pun kita tidak ada perkataan lain yang kita ambil juga daripada perkataan Arab, yakni kita panggil al-haq. Sama juga. Tetapi hak yang kita fahami pada hari ini dalam masyarakat belum pasti sama dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat Islam. Contoh, kita ada hak asasi manusia. Pada setiap negeri, pada setiap negara dan seluruh dunia, di bawah United Nations, PBB, ada satu badan yang memperjuangkan hak manusia. Adakah yang diperjuangkan itu merupakan hak manusia ataupun sebaliknya, ataupun perkara yang bertentangan dengan hak manusia ataupun naluri manusia, bahkan bertentangan dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ambil contoh mudah. Ada orang yang memperjuangkan LGBT, lesbian, G, gay, B, bisexual, T, transgender. Lesbian ni perempuan selera dengan perempuan, gay lelaki selera dengan lelaki, bisexual mana-mana pun dia palun, tuan-tuan. Transgender, lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki, tuan-tuan. Zaman ni, tuan-tuan, dahsyat, tuan-tuan. Takut kita tengok, kan? Ada yang sanggup nak gadai agama lagi, tuan-tuan. Bahkan mungkin tuan-tuan tahu, saya tak nak sebutlah nama orang tak baik ni kita sebut tak apa pahala, tuan-tuan. Sanggup, tuan-tuan, lari daripada negara. Bila mana pihak berkuasa agama negeri nak tangkap orang ni untuk dibicarakan di mahkamah atas jenayah, kita kata jenayah syariah yang dilakukan dengan perubahan jantina dan sebagainya, akhirnya lari ke negara, ke luar negara. Kemudian sekarang duduk di Australia. Bahkan dia pernah mengatakan dia tak nak lagi kepada agama Islam kerana agama Islam menyusahkan dia. Kalau kita belajar di dalam kitab Tuhfatur Raghibin yang membicarakan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu riddah, iaitu murtad, terkeluar daripada Islam, bila mana dia mengaku yang dia tidak suka lagi kepada Islam, dia mengaku yang dia tidak mahu lagi kepada Islam, maka secara jelasnya dia sudah murtad ataupun terkeluar daripada Islam. Itu segi hukum. Tapi kita sebagai orang biasa tidak boleh mengeluarkan hukum begitu. Hukum begitu hanya boleh dikeluarkan oleh pihak berkuasa ataupun pemerintah. Kerana menuduh orang murtad, menuduh orang kafir, sebenarnya sedang kita menghalalkan darahnya dan kita menghalalkan hartanya untuk dirampas. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Sebab dalam masyarakat kita kadang-kadang berlaku kan,
tuduh menuduh, kafir mengkafir, bid'ah membid'ah. Hati-hati, kerana kadang-kadang orang yang kita tuduh bid'ah ataupun kafir dan sebagainya, mungkin pada sisi Allah dia itu Islam, takut kekafiran itu kembali kepada kita. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hak. Hak pada pandangan sisi manusia tidak semestinya betul pada pandangan sisi ataupun pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala, hak itu mestilah mengikut akan aturan daripada Allah taala. Sebelum saya nak bicarakan dalil, saya kena sebut juga dengan apa yang disebutkan dengan batil. Apa yang disebutkan dengan batil? Batil yakni satu perkara yang melanggar ataupun satu perkara yang bersalahan dengan hukum syarak. Itu batil. Batil yakni perkara yang melanggar hukum syarak, yang melanggar ketentuan Allah Ta'ala, yang melanggar ketentuan baginda Nabi SAW. Dilarang minum arak, tapi itu yang sedap, contoh. Maka ini perkara ataupun amalan yang batil. Disuruh kita berdoa, tapi yang dipujanya busut, yang dimintanya busut. Itu perkara yang batil, perkara yang tertolak dalam Islam, ataupun perkara yang diharamkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Ini biasa bulan Ramadan kita dengar kan, nak dibicarakan tentang kemuliaan dan kepentingan Al-Quranul Karim itu dalam kehidupan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya, yakni di dalam bulan Ramadan itu, padanya itu, yakni Al-Quranul Karim. Itu kita tak payah bincang lah, sebab bulannya bukan bincang tu. Yang mana disebutkan Al-Quran tu apa? Huda linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatil minal huda wal furqan. Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi, kalau bahasa Inggeris dia kata menjadi guide, panduan kepada kita, penunjuk arah kepada kita. Kerana dalam kehidupan dunia ni dia ada kiri kanan je tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan cantik tuan-tuan, semuanya berpasang-pasang. Bila sebut berpasang itu dua. Tuan-tuan, ada kiri kanan, ada depan belakang, atas bawah, baik buruk tuan-tuan. Kita tak boleh kata duduk tengah-tengah. Bila kita lihat ni mungkar, kita lihat ni baik, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Saya duduk tengah-tengah. Tak boleh tuan. Tak boleh. Bila ada yang perkara yang halal, ada perkara yang haram, kita kata saya ambil pandangan lah. Ambil tambah lagi satu daripada 5 hukum syarak, ditambah satu lagi. Biasa 5 apa dia? Perkara fardu wajib, perkara mandub ataupun perkara yang sunat, perkara yang jaiz harus, perkara yang karahah ataupun makruh, perkara yang haram. Ada 5. Tapi sebab nak ambil duduk tengah-tengah ni, kadang-kadang haram halal ataupun halal haram, jadi dia tambah satu lagi, dia panggil hailam tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi. Barang siapa daripada kalangan kamu melihat kemungkaran, lihat benda tak elok, cegah dengan tangan. Fa'in lam yastati', fa'in lam, dia gunakan dengan kalimah lam mim, bukan la. Bila mana maksud dengan lam, mudah faham gini, bila mana kamu betul-betul tak mampu, nak cegah dengan tangan. Apa maksud cegah dengan tangan? Dengan kuasa lah. Ikut masing-masing lah. Saya berkuasa tuan-tuan pada keluarga saya lah, isteri dan anak-anak. Yang ahli jawatan kuasa, dia berkuasa mentadbir surau, maka gunakan kuasa dia untuk keharmonian surau. Contoh, ada orang dia berkuasa jaga kawasan taman, pengerusi taman. Ada orang dia berkuasa menjaga sebuah negara, maka tanggungjawab dia kepada sebuah negara. Maka Nabi SAW sebut, setiap orang itu dia menjadi pemimpin kepada dirinya sendiri, sekurang-kurang jadi pimpinan. Tak bolehlah kita ni kadang-kadang tuan-tuan, apa yang dimaksudkan kita jadi pemimpin pada diri kita, maksudnya kita sendiri yang akan menentukan kita nak yang baik ataupun yang buruk dalam kehidupan kita.
Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita memang mengatakan segala apa yang terjadi baik buruknya Allah Ta'ala yang mengkehendaki, yang menjadikannya. Tetapi Allah Ta'ala berikan kita pilihan ataupun Allah Ta'ala berikan kepada kita ikhtiar untuk memilih. Mananya bukti ikhtiar untuk memilih? Dengan sebab Allah Ta'ala datangkan Quran, dengan sebab Allah Ta'ala datangkan Nabi. Kalau tidak diberikan kita pilihan memilih kebaikan dan keburukan, nescaya tak perlu kepada Allah Ta'ala memberikan kita kepada kita Al-Quran dan Nabi, ataupun diutuskan Nabi berserta dengan wahyu, yakni Al-Quranul Karim. Kenapa diutuskan Nabi berserta dengan Quranul Karim? Supaya Nabi itu dan Al-Quran itu dijadikan panduan dalam kehidupan untuk menentukan baik dan buruk supaya boleh kita pilih. Itu. Jadi dalam ilmu tauhid dia panggil ikhtiari. Manusia ni dia ada ikhtiari, dia boleh pilih. Jadi dia pilih kepada keburukan, dan dia buat perkara buruk itu, Allah Ta'ala izinkan perkara itu berlaku, maka dia akan tanggungjawablah nanti di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu hudalin nas, jadi petunjuk. Kemudian menjadi penerang, wabayinatil huda wal furqan, menjadi penerang. Sebab tuan-tuan, kalau kita belajar syariat Islam ni, kita belajar, senang ceritalah belajar tentang Islam ni tuan-tuan, perkara mudah. Cabang ilmu Islam ni macam-macam cabang. Tapi kalau kita bahagikan secara ringkas, dia ada 3 cabang. Cabang pertama yang dipanggil dengan cabang syariah Islam. Cabang yang kedua dipanggil dengan akidah Islam. Cabang yang ketiga dipanggil dengan akhlak ataupun ihsan. Dia ada 3 cabang. Dan hadis berkenaan dengan 3 cabang ni ada disebut dengan hadis Jibril. Hadis kedua dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Jadi setiap cabang ni dia ada fungsi pembelajaran ilmunya. Jadi dalam nak mempelajari ilmu Al-Quran, nak mengenal akan Al-Quranul Karim yang kita baca hari-hari ni, yang macam mana ulama' menterjemah, mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran ni kita ambil satu Al-Quran yang lafaznya dalam bahasa Arab, tulisannya dalam bahasa Arab. Kemudian kita baca tak faham, Bismillahirrahmanirrahim, apa makna tak faham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa makna tak faham. Macam mana kita nak faham, nak tahu makna? Kita baca pula terjemahan. Itu peringkat seterusnya. Terjemahan itu apa? Ya, ini Al-Quran itu lafaznya ataupun perkataannya, ayatnya diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Gitu. Kemudian baca terjemahan pun belum tentu faham. Baca terjemahan pun belum tentu faham. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala sebut Yadullah fa'auqa aydihim. Kalau diterjemahkan apa dia? Tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka. Belum faham tuan-tuan? Jangan buat faham sendiri. Itu yang kata Allah Ta'ala ni ada tangan, bertubuh berjasad. Tak boleh gitu. Jadi para alim ulama' pula daripada itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu yang Al-Quran 30 juzuk dengan satu kitab. Tapi ada ulama' contohnya Imam At-Tabari, tulis tafsir tuan-tuan sampai 30 jilid tuan-tuan. Maksudnya disyarahkan ataupun ditafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga ilmu-ilmu yang digali daripada Al-Quran itu sangat banyak tuan-tuan. Itu baru sebahagian. Bahkan kalau digali dan terus digali, ditafsir dan terus ditafsir, nescaya tidak akan cukup pena di dunia ni, tidak akan cukup dakwat dan sebagainya untuk menulis ilmu-ilmu daripada kalamullah Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi dalam tafsir Al-Quran ini ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ini kebanyakan cerita tentang ayat faraid, ayat berkenaan dengan pewarisan harta. Kerana dalam Quran antara hukum yang paling jelas dan sejelas-jelasnya
Sehingga kalau Nabi tak bersabda pun orang dah faham, yang ini berkenaan dengan faraid. Tapi kat situ pula orang tak nak faham, dia suka gaduh. Contoh. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Nabi sendiri yang menerangkan tentang ayat Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, Al-Quran itu pula diterangkan, ditafsirkan oleh sahabat-sahabat yang muktabar. Antaranya sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ataupun kita gelarkan dengan Ibnu Abbas, yang merupakan sepupu baginda Nabi SAW. Jadi disebut tadi wabayinatil huda, Allahumma salli ala sayyidina huda linnas wa ma huda linnas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi disebutkan dalam ayat tu tadi, yang mana ayat Al-Quran, petunjuk itu yang menjadi wabayinatil minal huda wal furqan, yakni menjadi petunjuk dan menerangkan kepada petunjuk, yakni Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu digelarkan dengan Al-Furqan, salah satu daripada nama Al-Quranul Karim, yakni menjadi pembeza hak dan batil. Siapa yang mendapat lagi gelaran dengan kalimah Furqan ini? Tapi bahasa Arab ni dia ada berubah-ubah, dia ada ilmu saraf dipanggil. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab dipanggil dengan kalimah Al-Faruq. Al-Faruq itu dengan Al-Furqan itu datang daripada kalimah yang sama. Kenapa digelar dengan kalimah Al-Faruq? Sayyidina Umar Al-Khattab ini seorang yang sangat tegas dalam beragama, dan seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala dalam memahami hukum-hukum syarak, sehingga fatwa-fatwa beliau itu fatwa-fatwa yang benar ataupun fatwa-fatwa yang tepat. Kan? Kalau kita lihat zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, orang yang paling dekat dengan Sayyidina Abu Bakar dan orang yang banyak membantu Sayyidina Abu Bakar dalam mentadbir urusan negara, yang banyak menasihati Sayyidina Abu Bakar, memberikan cadangan dan pandangan, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan? Berkenaan dengan pembukuan Al-Quran. Sebelum daripada tu, kan? Berkenaan ketika mana kumpulan Musailamatul Kazzab, kan? Musailamah yang mengaku jadi nabi, kaki penipu, kan? Yang ada kumpulannya sendiri, kan? Tidak mahu membayar zakat. Apa kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar? Kan? Sayyidina Umar mencadangkan supaya mana diperangi, dibunuh kumpulan Musailamatul Kazzab. Kan? Kemudian daripada peristiwa peperangan begitu, ramai daripada kalangan sahabat yang syahid, yang hafaz Quran. Maka Sayyidina Umar kata apa? Dan Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya Quran tu dihimpunkan, dikumpulkan. Helaian-helaian Al-Quran yang ditulis di pelepah tamar, di kulit-kulit haiwan, kambing, unta dan sebagainya, dikumpulkan kembali, dibukukan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Hadis ini, cerita ini disebut dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Jika diletakkan gunung di atas belakangku lebih ringan berbanding nak melakukan satu perkara yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Bid'ah. Tetapi apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Sayyidina Umar Al-Khattab berjaya meyakinkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pekerjaan walaupun perkara itu tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, yakni membukukan Al-Quran. Ini kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab ini digelar dengan pintu fitnah, babul fitnah. Bukan kaki buat fitnah, tuan-tuan. Pintu fitnah, sempadan fitnah. Kenapa para alim ulama menyebutkan bila pintu tu roboh ataupun terbuka, nescaya fitnah akan berleluasa. Yang ini bila mana kewafatan Sayyidina Abu Bakar, ketika subuh hari, ketika beliau menjadi imam solat subuh, beliau ditikam daripada belakang oleh Lu'lu'ah Majusi ni, orang Parsi ni, orang Syiah ni, ditikam daripada belakang. Saat daripada itu beliau sakit sehingga membawa kepada kematian beliau. Bila saat beliau meninggal dunia, pintu fitnah terbuka seluas-luasnya, dan selepas daripada itu umat Islam tidak berasa aman sampai hari ini, tuan-tuan.
Nak tunjuk betapa Saidina Umar ini orang yang sangat menjaga agama, orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, tuan-tuan. Ini Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian maka kita jelaslah daripada ayat yang dibacakan tadi, ayat 185 daripada suratul Baqarah, yang mana Al-Quran ini menjadi pembeza, dipanggil dengan Al-Furqan, menjadi pembeza mana yang hak, mana yang batil. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam, ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas hukum syaraknya, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tak berapa jelas makna dia. Itu. Dan dalam Al-Quran ada kisah-kisah berkenaan orang-orang terdahulu, sama ada kisah itu baik ataupun kisah-kisah yang buruk, yang kadang-kadang pada kisah tu dia tak perlu kepada penjelasan yang detail, tetapi yang perlu mengambil pengajaran daripadanya dan terus boleh diamalkan dalam kehidupan. Dia beza dengan ayat-ayat hukum, tuan-tuan. Ayat hukum, hakimus solah, contoh dirikan sembahyang. Kerana dalam Quran tak cerita macam mana takbiratul ihram. Dalam Quran tak cerita macam mana apa itu kita kata rukun sembahyang 13. Dalam Quran tak cerita perkara membatalkan sembahyang. Jadi dia perlu kepada penjelasan yang lain, yakni daripada hadis Nabi SAW. Perlu kepada penelitian lagi yang lebih mendalam. Tetapi kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah para Nabi dan Rasul terdahulu, kisah orang-orang soleh terdahulu, Sayyidina Luqman dan ramai lagi orang-orang soleh terdahulu yang dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim itu, tidak perlu kepada penelitian yang dalam. Kadang-kadang kita tidak perlu mengenal siapa yang dikatakan ataupun yang diceritakan dalam Quran itu secara lebih mendalam. Cukup sekadar mengambil pengajaran dan kita jadikan panduan untuk berakhlak dengan akhlak mulia, mudah. Kedua, dalam Quran itu juga ada kisah orang-orang jahat, dan kisah orang-orang yang Allah Ta'ala murka pada mereka, kisah orang-orang yang sesat, kisah Fir'aun kerana takut kekuasaannya digugat, akhirnya dia sanggup melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala ataupun bertentangan dengan syariat. Nabi Musa alaihissalam pada zaman tu tak mahu beriman pada Allah. Nabi Musa bukan nak jadi raja, Nabi Musa hanya menasihati Fir'aun. Tetapi dengan sebab ketakutan yang ada pada Fir'aun, Fir'aun langgar sahaja apa hukum syarak. Mungkinlah Fir'aun itu bukan daripada Bani Israel, dia tak respect orang Bani Israel, dia tak hormat Nabi Musa yang datang daripada Bani Israel. Okeylah, itu satu sudut kita letak tepi dulu. Tapi ada pembantu kepada Fir'aun dan kawan rapat ataupun orang yang disayangi oleh Fir'aun, namanya Qarun. Qarun ini Bani Israel, satu kaum dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman tu di Mesir, orang Bani Israel ini dijadikan hamba, dijadikan khadam oleh orang-orang Mesir, tuan-tuan. Maksudnya golongan orang bawahan lah, tuan-tuan, kasta paling bawah. Tapi sebabkan Qarun ni kaya, tuan-tuan, bila orang kaya, walaupun dia datang daripada kasta paling bawah, dia datang daripada golongan paling rendah, tapi sebab kaya orang dah tak nampak kedudukan dia ataupun keturunan dan sebagainya. Maka dia jadi antara orang yang rapat dengan Fir'aun, tuan-tuan. Tapi kekayaan sudah mengelabukan mata dia. Dia tidak lagi menunaikan haknya sebagai seorang yang kaya memberikan zakat. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan dia dan harta-hartanya ke dalam bumi, tuan-tuan. Dan kisah yang paling dekat dengan kita 1400 tahun yang dulu, Fir'aun mungkin lagi lama daripada tu, kita tak tahu. Yang paling dekat, kisah disebut dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah, dan celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, maka celakalah. Dua kali celaka, tuan-tuan.
Abu Lahab ni siapa tuan-tuan? Salah seorang pemuka pembesar Arab Quraisy, kan, yang yang sungguh-sungguh melawan dakwah Nabi SAW. Bahkan dia ni juga salah seorang daripada pak saudara Nabi SAW. Saat Nabi lahir, dia ni dokong Nabi tawaf Kaabah, bebaskan hamba dengan sebab gembiranya dapat anak saudara tuan-tuan lelaki. Tapi bila mana dia tak ikut akan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, kan, akhirnya terakam di dalam Al-Quran, kan, dialah orang yang jahat yang Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Pengajaran apa boleh kita ambil? Kita jadikan mereka ni semua sebagai sempadan, supaya jangan kita melangkahi ataupun melangkaui sempadan sehingga kita jadi jahat sama seperti mereka, tuan-tuan. Jadi Quran ini secara umumnya saya dah gambarkan tadi, mana yang hak, mana yang batil. Orang-orang saleh itu, para nabi dan rasul itu orang-orang yang hak. Maka yang perlu kita ambil contoh dalam kehidupan kita, kan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang Allah Ta'ala murkai, orang-orang yang melakukan kezaliman itu orang-orang yang melakukan kebatilan yang perlu kita jauhi dan jangan kita ikut akan contoh kehidupan mereka. Bahkan Nabi SAW sebutkan betapa pentingnya mengambil contoh daripada orang-orang yang baik ini. Kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kan? Yang mana disebutkan lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam Quran. Kan? Sesungguhnya pada diri kamu itu ada ikutan yang baik, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni diberi contoh Rasulullah, tapi sebenarnya Rasulullah itu memberi contoh kepada umum. Ini dengan bermaksud umum. Siapa sahaja orang yang melakukan kebaikan, siapa sahaja yang menunjukkan akhlak yang baik, maka itulah kita kata perbuatan yang hak ataupun perbuatan yang baik yang perlu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita berbicara berkenaan dengan hak dan batil. Apa itu yang baik dan apa itu yang batil ataupun yang rosak ataupun yang teruk. Dan kita berada di fasa akhir dalam kehidupan manusia, tuan-tuan. Hari ini ramai orang suka berbicara tentang akhir zaman. Itu satu perbincangan yang menarik dan satu perbincangan yang perlu. Tetapi yang lebih perlu mengambil ibrah ataupun mengambil pengajaran daripada perbincangan akhir zaman ini supaya mengukuhkan iman kita, menambahkan amal soleh kita dan menguatkan keyakinan tawakal kita pada Allah Ta'ala. Ada setengah orang, tuan-tuan, kan, bila mana disebutkan nanti akhir zaman ini, bila mana berlakunya kiamat, bumi, bulan dan bintang segala macam akan bertembung hancur, tuan-tuan. Dalam surah Al-Qari'ah kan ada diceritakan hancurnya bumi ni seperti kalkatu, tuan-tuan. Nak menunjukkan dahsyatnya hari kiamat tu nanti. Jadi ada orang dia mengkaji, tuan-tuan. Dia belajar ilmu astronomi. Dia kaji peredaran bulan, bintang segala macam ni, tuan-tuan, bumi. Dia kata, kalau contohlah saya nak sebut, bumi dia ada paksi dia, kan? Orbit dia. Matahari pun ada, bulan pun ada, kan? Kalau kita pernah baca satu kenyataan yang dikeluarkan oleh NASA. NASA ni bahagian astronomi dekat Amerika, tuan-tuan. Dan saya confirmkan, tuan-tuan, bukan dengan NASA. Saya confirmkan dengan sahabat-sahabat saya yang pakar dalam bidang falak. Saya tak erti, asas pun saya tak ada. Jadi saya tanya, betul tak Ustaz? NASA kata apa? Bumi ni, bulan, matahari sudah lari daripada paksinya dalam beredar di dunia ni, tuan-tuan, di alam ni. Dia kata betul. Dia kata bermula daripada berlakunya tsunami di Aceh tu, kalau di bumi ni, kan, mengikut kajian data yang mereka dapat, kan, beralih bumi ni, bergerak bumi ni lebih kurang 4 mm. 4 mm ni berapa?
4 cm lah, bukan, 0.4 cm. Dahsyat tuan-tuan kan? Berlari sikit, kita ni contohlah tubuh badan kita kan, naik gula satu nombor pun tuan-tuan boleh tombang. Ini kan dunia bumi ni tuan-tuan. Nak menunjukkan tuan-tuan apa yang telah disabdakan Nabi, apa yang telah difirmankan Allah Ta'ala, pasti perkara itu akan berlaku. Dan dalilnya sudah nampak, kita ketahui buktinya hari ni tuan-tuan, zaman. Contoh lagi tuan-tuan kan, dengan sebab peredaran bumi ni dah tak berapa betul lagi tuan-tuan, air pasang surut dah tak sama macam dulu. Kadang-kadang waktu sepatutnya pasang jadi surut, yang sepatutnya surut pasang sampai banjir tuan-tuan. Saya ambil contoh apa tuan-tuan, kalau orang pergi biasa mancing di laut, dia tahu kan, nak tahu air pasang surut ni berdasarkan kalender Islam, kalender Hijri. Awal bulan Islam dengan akhir bulan Islam, yakni ketika itu air surut. Dan pertengahan bulan Islam, dan sama ketika pertengahan bulan Islam itu bulan mengambang, bulan dekat dengan bumi, ketika itu air laut akan naik, sepatutnya pasang. Tetapi realiti yang berlaku hari ini dah tak sama sepatutnya seperti yang berlaku, yang ada dalam jadual ataupun fenomena yang sepatutnya berlaku pada zaman sebelum-sebelum ni. Ini zaman ni berlaku tuan-tuan. Ini antara bukti-bukti yang kiamat hampir tiba dengan kita. Dan dalil ataupun bukti kiamat yang paling jelas tuan-tuan, yang tidak ada para alim ulama menyangkalnya, bahkan menjadi ijma' para alim ulama mengiyakan ianya merupakan dalil yang paling besar, dalil yang paling jelas, yakni apa dia? Dengan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran khatimun nabiyyin wal mursalin, menjadi penutup bagi segala nabi dan menjadi penutup bagi segala rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul selepas ini. Bermaksud apa dia? Bumi sudah berada pada pengakhirannya dan akan berlaku kiamat bila mana sampai masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bila kita sebut ini, dalam banyak-banyak hadis Nabi SAW menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman ini. Berapa banyak perkara-perkara mungkar ataupun perkara-perkara yang batil yang dilakukan, dan itu juga merupakan tanda dunia ini semakin menghampiri akan akhir zaman ataupun yang menghampiri kepada hari kiamat. Jadi saya nak kongsikan beberapa perkara yang menjadi alamat tanda akhir zaman ini ataupun hampir kepada hari kiamat kan? Yang perkara itu perkara-perkara yang batil, yang supaya kita mengambil pengajaran dan dijadikan sempadan dalam kehidupan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan perkara itu. Yang pertama, yakni manusia tidak lagi peduli berkenaan dengan soal halal dan haram pada harta yang mereka miliki ataupun yang mereka cari. Yang mana hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali rajulu min aina asaba al-mal min halalin wal haramin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni akan datang satu zaman ataupun satu masa, satu ketika. Zaman tu zaman kita lah kalau kita lihat betul-betul kan? Kata Nabi, akan datang satu zaman kepada manusia di mana tidak ada seorang pun yang mempeduli dari mana ia mendapat harta, sama ada dari yang halal ataupun yang haram. Jadi Nabi disebut di sini, ini dalam kaedah nahu dan dalam kaedah mensyarahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebut kaedah sesuatu perkara yang umum tapi dikhususkan. Dipanggil am makhsus. Itu istilah dia. Perkara umum tapi dikhususkan. Contohnya tuan-tuan, dalam hadis biasa kita dengar orang yang suka menyalahkan orang.
Dia sebut kullu bid'atin dalalah. Kan? Kullu tu maksudnya semua bid'ah itu sesat. Okey. Kullu tu memang kita terjemah bahasa ke bahasa kita memang semua. Tapi para alim ulama khususnya Imam Nawawi mensyarahkan hadis itu, kan, yang mana beliau menulis syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi buat apa tuan-tuan? Syarahkan. Imam Nawawi kata apa? Ayat itu ataupun kalimah itu kalimah yang am tetapi makhsus, dikhususkan. Am maksudnya apa? Maknanya kita faham umum semua. Tetapi bukanlah semua itu pada semua perkara, tapi dikhususkan pada satu-satu perkara. Jadi maksudnya bukanlah semua perkara bid'ah tu sesat, bahkan ada perkara bid'ah yang dibenarkan. Itu. Tapi kita bukan bicara tu, kita nak bicara hadis ni. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Akan datang ke satu zaman yang mana manusia pada zaman tu, di mana tidak ada seorang pun manusia pada zaman tu yang mencari rezeki pada ketika itu, mendapatkan rezeki ataupun mencari rezeki tidak mempedulikan dengan halal ataupun haram. Masa waktu kan? Jadi zaman tu orang dah tak peduli, orang langgar halal haram. Tapi Nabi kata tidak ada seorang manusia melainkan semua akan buat. Adakah begitu maksudnya? Tak. Nabi menunjukkan keumuman, maksudnya ramai daripada kalangan manusia sifatnya gitu. Tetapi ada juga nanti pengkhususan. Ada sebilangan manusia yang masih lagi berpegang dengan syariat Islam, yang masih lagi menjaga berkenaan dengan halal dan haram. Itu contoh. Jadi kita lihat hari ni tuan-tuan, kan? Orang tak peduli orang langgar tuan-tuan. Atas meja, bawah meja, dengan meja-meja pun diangkat tuan-tuan. Contoh. Tuan-tuan tahulah apa dia, rasuah lah. Kan? Kita berhenti seketika untuk laluan azan. Jadi kita sambung kembali tuan-tuan. Maka Nabi SAW menyebutkan akhir zaman ini manusia mencari rezeki ataupun mengumpulkan harta tidak lagi mempedulikan berkenaan dengan halal dan haram tuan-tuan. Macam saya sebut tadilah berkenaan dengan rasuah. Kata Nabi SAW, rashi wal murtashi finnar, orang yang terlibat dengan rasuah ini, memberi dan menerima rasuah ini, masuk neraka tuan-tuan. Nak menunjukkan betapa itu amalan yang diharamkan dalam Islam. Itu contoh salah satu. Kenapa saya bagi contoh malam ni tuan-tuan? Sebab kadang-kadang tuan-tuan kita faham gini tuan-tuan, makan babi tu haram, rasuah tu macam tak ada apa. Yalah, rasuah duit tu kan bukan dia punya sifatnya haram, najis. Jadi kita rasa tak apa, ni bukan babi. Tapi kalau duit tu dicetak dengan kulit babi, nescaya kita akan kata haram tuan-tuan. Contoh. Nak bagi tahu gitu tuan-tuan, mudah faham. Ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan yang berlaku zaman ni tuan-tuan? Bahkan kita dah ada rezeki dan kita berbelanja pun kita tidak memerhatikan yang halal ataupun haram. Tuan-tuan. Saya pengalaman tuan-tuan beberapa tahun bekerja di Eropah tuan-tuan. Di dua negara, kan? Di Ireland dan di United Kingdom, UK tuan-tuan, dalam bidang penyembelihan, kan? Kambing dan lembu tuan-tuan, kan? Dan saya terlibat melatih penyembelih baru di sana, kan? Bila kita nak latih tuan-tuan di rumah penyembelih tuan-tuan, rumah sembelih, ada rumah-rumah sembelih yang dikelola ataupun dimiliki oleh orang bukan Islam. Jadi kita dihantar ke sana untuk latih penyembelih dia untuk sembelihan halal, untuk nak dapatkan halal daripada satu badan yang dipanggil dengan HMC, Halal Monitoring Community. Ni untuk nak chop lah. Jadi kita pergi sana, kita pantau. Bayangkan sampai tuan-tuan baru selesai proses babi. Saya tanya berapa banyak? 4,000 ekor. Basuh dengan jet wash, dah. Bawa masuk pula 1,000 ekor kambing tuan-tuan.
tempat yang sama. Tuan-tuan rasa macam mana tuan-tuan? Habis pula sembelih tuan-tuan, ditolak kambing dan babi itu diletakkan di cila yang sama. Memang ada sedikit pengadang, tapi saya sendiri berdasar pengalaman, kan, saya tuan-tuan, pengajian saya terakhir, saya belajar terakhir di Damsyik Syariah. Jadi kemampuan tu ada sedikit lah. Bukan nak kata saya hebat, tidak. Kemampuan tu ada. Secara mata kita melihat sendiri sebenarnya tak sampai kepada apa yang sepatutnya syariah tetapkan. Itu yang berlaku tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan pergi Eropah, nak selamat, kalau contoh UK, cari logo HMC. Lain daripada tu, tuan-tuan tak makan pun tak apalah tuan-tuan. Bahaya. Kemudian tuan-tuan, beberapa tahun yang lalu, ada satu rancangan televisyen dalam negara kita ni buat satu dokumentari berkenaan dengan pembuatan belacan di Pulau Pinang. Dan pembuatan belacan ini dimonopoli oleh orang Cina bukan Islam. Saya tak ada masalah orang-orang bukan Cina, tak, orang Cina bukan Islam. Kerana itu mereka-mereka lah, kan? Lakum dinukum waliyadin, senang cerita. Tetapi kita kena maklum, mereka bukan Islam, sudah pasti mereka tak faham Islam. Lebih-lebih lagi orang Islam pun ramai yang tak faham. Lebih lagi kita nak percaya dengan bukan Islam. No, kalau saya tobat lahum, saya tak akan percaya tuan-tuan. Kenapa saya kata gitu? Dalam dokumentari pembuatan belacan tu tuan-tuan, cara memproses, menjadikan ikan itu sampai kepada belacan tuan-tuan, cara yang tidak sah pada syarak. Kenapa saya kata gitu? Ikan tidak dibuang perutnya, terus diproses. Sedangkan perut ikan apa hukum dia? Najis. Kita pun makan, nalerek, apa orang India kata tuan-tuan, memang sedapnya kan. Mamak tuan-tuan sana kan. Belacan daripada Pening, mai daripada Pening. Habak mai sedap ni. Rupanya tidak mencapai piawaian halal yang sepatutnya, tuan-tuan. Ini yang berlaku akhir zaman ni tuan-tuan. Kita orang Islam sendiri, kan, lemah diri kita untuk kita bersungguh-sungguh nak memilih mana yang halal, mana yang haram dari segi sudut pemilihan makanan yang kita hendak makan, tuan-tuan. Saya berkongsi satu tuan-tuan. Saya sebut perkara ni dengan orang-orang tertentu tuan-tuan yang dalam bidang-bidang tertentu, yang ada kuasa dan sebagainya. Tapi saya ni lah, siapalah saya tuan-tuan, untuk apa yang saya sebutkan ini diambil berat dan diperbincangkan tuan-tuan, diambil tindakan. Saya ambil contoh tuan-tuan. Zaman ni, kalau tuan-tuan lihat akhir zaman ini, ramai orang yang mengidap penyakit yang dahsyat, antaranya kanser. Kalau kita kata makanan pada akhir zaman ni, makanan apa yang paling bahaya tuan-tuan? Tuan-tuan boleh agak ke? Paling bahaya pada akhir zaman ni tuan-tuan, lebih bahaya daripada babi tuan-tuan. Saya kata bukan haram, lebih bahaya. Saya berkongsi dengan kawan-kawan dalam bidang kedoktoran, mereka terkejut. Kerana saya duduk dalam bidang yang saya perkatakan ini, saya tahu dan saya kongsikan supaya mereka boleh kongsi dengan orang lain. Apa dia tuan-tuan? Selama ni kita memikirkan makanan yang paling baik, iaitu sayur-sayuran. Sebenarnya zaman ini, saat dan ketika ini, makanan yang paling bahaya itulah sayur-sayuran tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Saya duduk dalam industri tanaman sayur tuan-tuan. Saya buat secara besar-besaran. Kita tahu tanaman sayur ni tuan-tuan, ada pekebun-pekebun yang tak amanah, kan, mengejar kepada kualiti dan nak menjual dengan harga yang mahal tanpa mempedulikan tentang keselamatan konsumer. Mereka racun dengan racun yang tak terkawal tuan-tuan. Tuan-tuan beli makanan ringan, ada perencah-perencah. Perencah-perencah itu dia akan panggil food grade, yakni perencah yang boleh dimakan. Racun tak ada satu pun racun yang food grade tuan-tuan. Kalau food grade dia bukan panggil racun tuan-tuan, boleh minum. Racun ada kelas 1 sampai kelas 4. Kelas paling berbahaya kelas 1.
Antaranya dipanggil racun furadan. Itu banyak digunakan. Antara lagi racun apa? Macam-macam lah jenis racun tuan-tuan, yang akhirnya dia membawa kemudaratan pada tubuh manusia. Tapi kita sebagai umat Islam, kita kurang cakna, kita kurang peduli berkenaan dengan halal haram, berkenaan dengan keselamatan makanan dan sebagainya tuan-tuan. Contoh. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, akhir zaman ini ada satu sikap yang Nabi SAW tunjukkan, yang mana Nabi beritahukan kepada kita. Akhir zaman ini ada satu sikap manusia, yakni manusia berakhlak dengan akhlak buruk. Bahkan berakhlak dengan akhlak buruk itu dinampakkan sebagai satu perkara yang biasa. Sedangkan orang yang berakhlak dengan akhlak mulia itu nampak satu perkara yang ganjil. Contohlah zaman ni tuan-tuan, kan? Kalau kita ni pakai kopiah, orang tengok atas bawah tuan-tuan, kan? Saya satu ketika tuan-tuan, saya ada meeting di Marriott Hotel di Kuala Lumpur tuan-tuan. Apa nama jalan tu? Bukit Bintang, Stahil. Itulah kali kedua saya pergi ke Stahil. Saya tak pernah pergi tuan-tuan, dululah sekali. Tak pernah terfikir nak jejak kaki sana. Jadi memang tempat hiburan lah kan. Tuan-tuan tahulah, kalau tuan-tuan pernah pergi kan. Tempat barang-barangan mewah. Saya datang tuan-tuan pakai baju kemeja kan, pakai kopiah biasa apa semua tuan. Datang nak bayar tiket parking tuan-tuan, saya pergi lobi hotel tuan-tuan, kan? Orang tak layan tuan-tuan, orang tengok saya atas bawah tuan-tuan. Betapa kita ni pakai dengan pakaian yang berciri seorang Muslim tuan-tuan. Orang tak pandang kita, orang tak meletakkan, tak memberikan penghormatan yang sepatutnya tuan-tuan. Bayangnya kalau saya datang pakai pakaian tak apa-apa tuan-tuan, mungkin orang akan pandang dan sebagainya tuan-tuan. Ini contoh tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, orang fitnah orang, kita duk sambung fitnah. Ataupun orang ngumpat tentang orang lain, duk kita umpat cerita dan sebagainya tuan-tuan. Saya ambil contoh apa tuan-tuan? Media sosial, Facebook, kan? Macam-macam cerita lah. Tak larat nak cerita tuan-tuan. Bila ada orang ni cerita tentang orang tu, kita kalaupun tak komen, kita tolong share, like ke dan sebagainya tuan-tuan. Cerita keburukan orang, kongsi tuan-tuan. Dan kita rasa perkara keburukan yang kita lakukan itu perkara yang tak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Sedangkan kadang-kadang orang kongsi perkara-perkara yang baik, kan? Hantar jadual waktu sembahyang, ataupun bagi peringatan waktu sembahyang, kadang-kadang dibalas dengan balasan yang tak sepatutnya, kan? Dengan sindiran, kau ingat aku ni tak sembahyang ke? Contoh tuan-tuan. Betapa orang yang mengajak melakukan kebaikan itu, seolah-olah orang itu dinampakkan seperti mengajak kepada keburukan, kejahatan tuan-tuan. Ini akhir zaman ni yang berlaku. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Akan muncul beberapa orang dari umat ini di akhir zaman. Di pagi hari mereka berada dalam kemurkaan Allah Ta'ala, dan di petang hari mereka berada di dalam kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud daripada hadis ini, akhir zaman ini ada daripada kalangan umat Nabi ni, daripada pagi sampai petang balik kepada malam, dia sentiasa berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kehidupan sehari-harinya bergelumang dengan maksiat dan maksiat dan maksiat dan maksiat. Kadang-kadang kita fikirkan, apa maksiat yang kita lakukan sepanjang masa ni? Tak ada pula kita pergi kelab malam, tak ada pula kita pergi berjudi, tak ada pula kita pergi tikam ekor. Apa aku buat nak? Tadi ni datang surau, kejap lagi balik medang-medang sekejap dengan kawan-kawan, tu balik rumah tidur, besok dengan isi anak-anak pergi kerja. Apa maksiat? Rupanya ada maksiat yang kita tak perasan. Apa dia? Yang saya sebut tadi, media sosial. Kata Nabi SAW, akhir zaman ni, Nabi beritahu pada sahabat, akhir zaman ini fitnah akan lalu di hadapan pintu-pintu rumah kamu. Ini hadis riwayat Imam Muslim.
Kemudian sahabat tanya pada Nabi pada ketika tu, apa yang kami kena buat ya Rasulullah? Nabi kata apa? Kamu tutup pintu rumah kamu, kamu ikat isteri dan anak-anak kamu. Jadi ikat tu bukan ikat betul. Nabi nak beri satu gambaran, kamu jaga betul-betul isteri dan anak-anak kamu. Apa fitnah tu? Kalau kita nak kaitkan dengan zaman ini, fitnah yang sangat dekat dengan kita. Yang ni bila Nabi sebut fitnah yang lalu di hadapan pintu-pintu rumah tu, nak menunjukkan fitnah itu sangat dekat. Yang ni apa? Fitnah dengan media sosial, tuan-tuan. Tuan-tuan, kuliah pun jadi fitnah, tuan-tuan. Ada setengah ustaz-ustaz ni, tuan-tuan, zaman ni lah saya nak sebut, minta-minta saya dijauhkan daripada sifat ni, tuan-tuan. Kan? Sekarang ni yang lebih kuat hasad, ustaz-ustaz lagi kuat hasad, tuan-tuan. Sampai sesama ustaz duk berbalas, edit video, cantum tak apa-apa, sehingga timbul fitnah, kata orang sesat dan sebagainya, tuan-tuan. Apa nak jadi? Bila disemak balik video yang panjang yang sebenarnya ustaz tu tak cakap pun benda tu. Bahaya, tuan-tuan, hari ni, tuan-tuan. Contohlah kalau saya kata, saya tidak suka Syiah. Saya tidak suka Syiah. Dia potong perkataan tidak, dah jadi saya suka Syiah. Habis bertebaran fitnah dan sebagainya, tuan-tuan. Hari ni jalan yang paling selamat apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok, kan? Kemudian biarkan fitnah tu berlalu. Kita nak tahu pun tak tahu, kan? Memang kita tak tahulah, senang je kita, biarkan. Kalau kita sebarkan benda tu tak betul, dia jadi fitnah, dosa besar. Kalau perkara tu betul, dia jadi ngumpat, mengaibkan orang, pun dosa besar. Maka jalan yang terbaik, tinggalkan fitnah-fitnah yang ada tu. Yang Nabi sebut, ikat isteri dan anak-anak kamu. Memang akhir zaman Nabi SAW sebut apa? Antara daripada golongan yang akan ramai terpesona dengan fitnatul Dajjal, yakni perempuan-perempuan. Kerana perempuan ni dia ada sifat, bukan lemah sebenarnya, sifat simpati. Tuan-tuan. Orang lelaki, tuan-tuan, nasihat cakap slow tak boleh, bagi sekali, tuan-tuan, dia faham. Orang perempuan cakap slow-slow, bagi tak jadi. Dia kena cakap slow-slow, lemah lembut, pujuk-pujuk, rayu-rayu. Nanti akan datang satu zaman, tuan-tuan, fitnah dalam media sosial. Cakap slow-slow, cakap mendayu-dayu, memujuk-mujuk, tapi bukan kepada kebenaran, bahkan kepada kebatilan. Bukan mengajak kepada kebaikan, bahkan mengajak kepada menyebar fitnah. Akhirnya orang perempuan terpedaya, tuan-tuan. Ini bukan kelemahan orang perempuan, ya. Ini fitrah orang perempuan yang memang mudah terkesan dengan rayuan ataupun dengan pujukan. Ini orang perempuan. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Maka diikat ketat-ketat ataupun dijaga betul-betul orang perempuan. Kan? Dalam Quran kan disebut ku anfusikum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Maksudnya apa, tuan-tuan? Jaga betul-betul keluarga kita ni. Jangan sampai masuk unsur-unsur yang tak elok, perkara-perkara batil dalam keluarga kita, sehingga merosakkan institusi keluarga kita sendiri, tuan-tuan. Ini hati-hati zaman ni, tuan-tuan. Kemudian yang terakhir, tuan-tuan, Nabi SAW sebut yang terakhir ni apa dia, tuan-tuan? Kata Nabi SAW, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan pendustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercayai, ini orang yang bohong orang percaya. Sedangkan apa dia, tuan-tuan? Sedangkan manusia yang jujur ataupun manusia yang dipercayai, yang berkata jujur itu didustakan, orang tak percaya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, amanah diberikan kepada orang yang khianat, kemudian orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidah, iaitu yakni turut dibicara. Lalu baginda bertanya, lalu baginda ditanya, apakah itu ruwaibidah? Baginda menjawab, orang-orang yang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Nabi pernah sebutkan, kan? Ayatul munafikun salasa, kan? Tanda orang munafik itu ada tiga perkara ataupun tiga tanda. Yang pertama, bila dia cakap dia bohong. Ini ada dalam hadis ni.
Akan datang tahun-tahun yang akhir zaman ini penuh dengan pendustaan. Orang berdusta, orang percaya. Orang cakap bohong, orang cakap benar, orang tak percaya. Kemudian Nabi kata apa? Orang yang diberi amanah dia khianat. Dalam ni pun disebut amanah diberikan kepada kan orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Kan? Kata Nabi SAW, sebut kan, bila mana amanah diberikan kepada orang yang tak sepatutnya, maka tunggulah saat berlakunya kiamat. Yang disebutkan berlakunya kiamat, para alim ulama mensyarahkan kalimah itu dengan maksud apa? Bukan berlakunya kiamat besar, tetapi berlakunya kerosakan yang akan menimpa ke atas kehidupan manusia. Itu maksud dia. Kemudian dalam yang ketiga pula kan disebut apa dia? Dalam hadis tu dikatakan, ya ini orang yang berjanji dia mungkir. Ini ciri orang munafik. Cuma yang berjanji itu tak disebutkan di dalam ni, dalam hadis ni. Cuma Nabi sebut golongan Ruwaibidah. Ya ini orang-orang yang bodoh, yang dilantik ataupun orang-orang yang bodoh diberikan jawatan menguruskan manusia umumnya, tuan-tuan. Maksudnya diberikan jawatan itu bukan kepada yang selayaknya, tuan-tuan. Sebagai penutup kuliah pada malam ni, tuan-tuan, saya nak kongsi sikit, tuan-tuan. Zaman ni, tuan-tuan, ramai orang nak jadi ustaz. Baguslah, alhamdulillah. Tapi nak jadi ustaz, tuan-tuan, kena ikut jalan dia. Kena belajar lah. Walaupun tak formal, kena belajar. Contoh, tuan-tuan dengar kuliah di sini. Tuan-tuan duduk 20 tahun datang masjid dengar kuliah tiap-tiap malam. Tak berhenti-henti dengan pelbagai ustaz, tuan-tuan. Pelbagai cabang ilmu. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan nak mengajar, ahlan wa sahlan. Memang tuan-tuan belajar. Tapi hari ni, tuan-tuan, ada orang yang dijadikan ustaz segera. Masuk realiti tu, masuk realiti ni, digelarkan dengan gelaran itu dan ini. Ada orang kadang-kadang, tuan-tuan, baru berhijrah, baru pandai pakai kopiah, pandai lilit serban, tuan-tuan. Kan? Baru pakai jubah, baru sebut anak hantar, tuan-tuan. Oh dah, kita pula sedak-sedak gelar ustaz dan sebagainya. Tak salah jadi pendakwah. Kerana Nabi SAW sebut, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku ni satu ayat. Jadi nak jadi pendakwah bukan kena tahu semua. Dia tahu satu pun, tapi dia boleh ajar yang satu yang dia ketahui. Dia tak boleh ajar semua perkara yang dia tak ketahui, tuan-tuan. Yang berlaku akhir zaman ni, tuan-tuan, banyak berlaku kita dengarkan. Kadang-kadang ni kata begini, ni hukum begini, ni hukum begini. Saya sendiri bila saya dengar, tuan-tuan, kadang-kadang geleng kepala, tuan-tuan. Penat kita nak terangkan, nak sampaikan pada masyarakat, tuan-tuan. Kita ngajar macam ni, macam ni, macam ni. Besok dia kata ada ustaz ni kata gini, gini, gini. Mana rujukan dia? Saya tak nak tanya dalil. Kerana dalil orang boleh datangkan 1000 dalil tapi belum tentu dia faham dalil. Saya nak rujukan je dulu. Kitab mana? Supaya daripada kitab tu kita tahu bagaimana dalil, bagaimana diekstrak ataupun bagaimana diolah dalil itu sehingga menjadi hukum. Itu sepatutnya. Akhirnya berlaku pertelingkahan. Akhirnya berlaku tuduh-menuduh. Menyalahkan amalan orang, bid'ah, sesat, Nabi tak buat perkara tak sunnah dan segala macam, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan. Saya ambil contoh sedikit, tuan-tuan, dalam kehidupan kita. Ada satu golongan, tuan-tuan, kalau di negeri Selangor sudah ada kenyataan daripada pejabat mufti negeri Melaka dan ada beberapa negeri yang lain yang mana melarang ajaran Wahabi disebarkan dalam negeri Selangor dan negeri-negeri yang lain, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dalam ajaran yang dibawa oleh golongan Wahabi ini ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan. Itu pertama. Tuan-tuan, mungkin kalau ada yang tak setuju dengan saya, itu terpulang. Saya belajar, tuan-tuan, daripada aliran pondok sampai ke universiti. Saya pernah satu ketika terkesan dengan aliran Wahabi kerana memperjuangkan hadis sahih, tuan-tuan. Tapi bila kita belajar dengan guru yang ramai, kita bertanya, kita nak cari kebenaran, kita akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan, tuan-tuan. Kumpulan ini dia macam sesumpah, tuan-tuan.
Daripada nama ni tukar kepada nama ni, tukar kepada nama ni, tukar kepada nama ni. Dulu tak mengaku sebagai ahli sunnah, akhirnya mengaku daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah dan minta supaya mereka diiktiraf sebagai ahli sunnah wal jamaah. Contoh. Antara apa yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Contoh. Tahlil. Mereka membida'ahkan tahlil. Talqin. Mereka membida'ahkan talqin. Mereka mengatakan amalan kenduri si mati itu amalan yang batil, sesat. Mereka mengatakan baca Yasin Khamis malam Jumaat ni sesat. Mereka mengatakan apa ni? Allahumma salli ala sayyidina, baca kunut sesat, tuan-tuan. Okeylah. Saya nak sebut gini, tuan-tuan. Amalan-amalan yang disebutkan ini semua bukan amalan fardu. Kenapa nak dibawa perbincangannya dalam masyarakat sehingga berlakunya perbalahan? Nak baca kunut, tak nak baca kunut, terpulang. Baca kunut, kamu berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Kalau tak nak baca pun, janji yang penting kamu sembahyang subuh. Nak talqin, tak nak talqin, terpulang. Yang penting jenazah tu dibawa ke kubur, dikebumikan. Melainkan jenazah tu duduk simpan kat rumah, tuan-tuan, tak nak ke bumi, nak talqin. Yang penting ke bumi. Dah selesailah. Nak kenduri, tak nak kenduri. Kita tak mendalami hukum syarak sedalam-dalamnya, akhirnya kita kata kenduri si mati ni, memberi makan kepada tetamu yang datang buat tahlil ini amalan bid'ah. Saya tak nak bincang lah amalan ni, cuma saya nak sebut gini, kalau kamu tak nak makan, jangan datang, tak payah makan. Pada kami ada hujah halal boleh makan, kami nak makan, itu saja. Perkara yang bukan fundamental, perkara yang bukan menjadi asas agama, perkara cabang, perkara ranting, tetapi itulah perkara yang dihangatkan dalam masyarakat, diperbalahkan dalam masyarakat, tuan-tuan. Dah bergaduh begitu, begini dan sebagainya, tuan-tuan. Sehingga berlaku perpecahan di kalangan masyarakat. Dan itulah perkara batil yang besar yang berlaku pada akhir zaman ini, tuan-tuan. Umat Islam bukannya bersatu, tetapi umat Islam berpecah dengan kepelbagaian fikrah, dengan kepelbagaian kefahaman dan sebagainya, tuan-tuan. Ini sesuai dengan sabdaan Nabi SAW. Nabi kata apa? Umatku terpecah kepada 73 golongan. 72 golongan masuk neraka, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga, yang selamat. Maka benarlah sabda Nabi SAW, akhir zaman ini memang umat Nabi terpecah dengan pelbagai kumpulan dan sebagainya, sehingga yang Nabi sebut 72 golongan. Para alim ulama ada menulis, yang saya sebut tadi dalam kitab Tuhfatul Raghibin, ada 6 kumpulan besar. Daripada 6 kumpulan besar itu terpecah pula 12 sehingga menjadi 72 golongan. Antaranya golongan Syiah Rafidah, antaranya golongan Mu'tazilah, antaranya golongan Jabariyah, golongan Qadariyah, golongan Khawarij dan golongan Mu'attilah. 6 golongan yang terpecah-pecah mereka sehingga menjadi 72 golongan. Walaupun nama mereka tak disebut lagi pada zaman ni, tetapi amalan ataupun kefahaman-kefahaman mereka masih lagi tersebar. Sepertinya Syiah, sepertinya Khawarij, sepertinya golongan Mu'attilah dan sebagainya. Masih lagi ada orang yang membawa pemikiran-pemikiran mereka yang sesat, menyesatkan, yang menyebabkan perpecahan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di bawah akidah ahli sunnah wal jamaah, dan diselamatkan kita daripada fitnah-fitnah yang berleluasa, yang kita kata yang berada di sekeliling kita, yang merosakkan kesatuan umat Islam dan merosakkan akidah dan kefahaman umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman yang mendalam dan yang dapat membentengkan kita daripada kesesatan-kesesatan, kebatilan-kebatilan yang ada di sekeliling kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan pada malam ini sedikit sebanyak menjadi panduan untuk kita beramal. Mudah-mudahan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan menyebabkan ataupun diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala untuk mendapat rahmat yang terbesar nanti untuk masuk kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri kuliah saya pada malam ini dengan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak surau kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini melahirkan bibit-bibit ukhuwah di antara kita, insya-Allah.
Bila kita hadir kan, saya pun tak ingat nama Tuan Haji. Tuan Haji pun baru ingat balik nama saya tadi. Mudah-mudahan nanti mungkin lepas ni boleh kita mengenal balik. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini nanti menjadi kita kata kenangan yang indah, yang mudah-mudahan nanti kita kenal balik jumpa nanti kita nanti di syurga nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita tutup sedikit majlis kita dengan bacaan doa ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami. Ampunkanlah dosa anak-anak kami. Ampunkanlah dosa pasangan kami. Ampunkanlah dosa saudara kami. Ampunkanlah dosa jiran-jiran dan sahabat-sahabat kami. Ampunkanlah dosa guru-guru kami. Ampunkanlah dosa seluruh umat Islam. Ampunkanlah dosa orang-orang yang khianat dan berlaku zalim ke atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhlak kami seindah akhlak Nabi SAW supaya mana boleh dicontohi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang kuat dan taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kemanisan dalam menuntut ilmu. Anugerahkan kepada kami kemanisan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami istiqamah dalam menuntut ilmu dan beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya daripada kalangan kami yang sakit Engkau sembuhkanlah ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang miskin Engkau kayakanlah ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang sempit Engkau luaskanlah ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang susah Engkau permudahkanlah ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang sengsara Engkau bahagiakanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan kami menuntut ilmu pada malam ini ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu ya Allah, dengan keberkatan asma'-Mu ya Allah, kabulkanlah segala doa hajat dan permintaan kami ya Allah. Kabulkanlah segala doa dan hajat, kabulkanlah segala doa hajat dan permintaan kami ya Allah, yang telah kami doa dan hajatkan ya Allah, yang sedang kami doa dan hajatkan ya Allah, dan yang akan kami doakan dan hajatkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.